السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi yang mulia ni sekali lagi. Dan kita akan menyambung perbahasan daripada 40 kisah teguran Rasulullah buat umat, yang mana insya-Allah pagi ni kita akan masuk pada kisah yang ke-8. Kisah yang ke-8 ini ialah di bawah tajuk menegur seseorang secara berhikmah. Penulis hafizahullah ta'ala diletakkan untuk kisah ke-8 ini sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim daripada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, "Bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh jaa'a a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid." فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. Maksud hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik dia kata, bainama nahnu fil masjid, ketika mana kami berada di dalam masjid, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia dan sahabat-sahabat yang lain. Kita tahu bahawasanya Anas bin Malik ni antara sahabat Nabi yang daripada usia muda, 10 tahun dalam riwayat menyebutkan, maknanya masih lagi kanak-kanak, melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Nabi wafat, menjadi pembantu khadam kepada Nabi, memenuhi apa saja keperluan yang Nabi perlukan, dan dia telah diberikan oleh ibunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkhidmat pada Nabi dalam tempoh yang agak lama dan telah mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam riwayat menyebutkan doa itu berbunyi, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil umrihi. Ya Allah, engkau banyakkanlah harta Anas bin Malik dan juga anak-anaknya, anak pinaknya, dan engkau panjangkan usianya dan engkau beri keampunan kepadanya. 4 benda Nabi doakan kepada Anas bin Malik. Allah Azza wa Jalla
dengan berkat doa Nabi itu Allah Ta'ala berikan seperti mana yang disebutkan dalam doa itu. Anas bin Malik selepas pada Nabi wafat, beliau berpindah ke Kufah di Iraq, mengajar ilmu yang diambil daripada Nabi, daripada hadis, daripada apa saja ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Dan Allah Ta'ala telah memuliakan Anas bin Malik ini dengan harta yang banyak dan anak yang ramai. Dalam riwayat menyebutkan kebanyakan tanah yang ada di Kufah itu ialah di bawah hak milik Anas bin Malik. Mempunyai anak lelaki, sebahagian riwayat mengatakan hampir 100 orang, dengan isteri full 4 dan anak-anak daripada hamba sahaya lah 100 orang. Anak lelaki itu kesemuanya menjadi alim ulama. Sebab tu kalau kita tengok dalam riwayat, bila mana Ali bin Abi Talib memindahkan pusat pemerintahan negara daripada Madinah ke Kufah, dia tengok di Kufah dipenuhi dengan anak-anak Anas bin Malik, dan dia telah sebut telah memenuhi Kufah ini dengan ilmu Anas bin Malik. Dan dia wafat pada usia, berbagai riwayat, ada mengatakan 99 tahun, ada mengatakan 110 tahun, cuma nak katanya usia dia panjang. Okay. Dan kalau kita tengok dalam riwayat ni, Anas bin Malik dia kata iz jaa a'rabiyun, datang satu orang Arab Badui, iaitu satu orang Arab daripada kawasan pendalaman, yang mana mereka ni terkenal dengan kurang etika, kurang common sense, dan tidaklah berperilaku, bertingkah laku macam orang-orang yang duduk di kawasan bandar. Jadi dia datang ke dalam masjid Nabi. Faqama, dia berdiri, yabulu fil masjid, untuk kencing dalam masjid. Maknanya dia datang, dia berdiri untuk kencing dalam masjid. Faqala ashabu Rasulillah, lalu para sahabat yang ramai-ramai itu pun, dia orang kata dalam hadis yang diriwayatkan ni, mah tu maksud dia apa? Berhenti, jangan duk kencing. Ataupun salah satu daripada percakapan orang Arab ni, itu ialah perkataan-perkataan yang tidak ada makna, tapi dia lebih kepada gesture ataupun satu isyarat yang menunjukkan jangan buat benda tu. Jangan buat benda tu. Dia ada beberapa perkataan dalam hadis Nabi ni yang bunyi dia macam ni. Mah maksudnya ialah stop, jangan kencing. Sama dalam hadis-hadis yang lain, kalau kita tengok Nabi pernah sebut kepada cucu dia Al-Hasan dan Al-Husain yang telah makan kurma daripada zakat. Ada kurma yang orang hantar untuk zakat, dia makan, dan kita tahu bahawasanya Nabi dan keluarga dia tak dibenarkan ambil harta zakat. Bila mana Hasan dan Husain tu dia dah letak dalam mulut dia, Nabi pun katalah hadis tu kah ni maksudnya keluarkanlah, macam kita lah, sebab budak lagi pada waktu tu. Okay. Jadi kalau kita baca hadis, dia akan ada perkataan-perkataan seperti ini. Okay. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la tuzrimuhu da'uhu fatarakuhu hatta bala. Maksud dia, jangan kamu menghalangnya, biarlah dia kencing terlebih dahulu sehingga selesai. Okay. Lalu dalam hadis ni kata, para sahabat pun biarkan Arab Badui ni, lelaki pada pendalaman ni, dia kencing. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggilnya. Maknanya panggil Arab tu ataupun orang Badui tu rapat dengan Nabi SAW. Faqala lahu inna hadhihi al-masajida la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wala al-qadhar, innama hiya li dhikrillahi azza wa jal was-salah wa qira'atil Quran. Apa maksud dia? Maksud dia, bila mana Arab Badui tu dia dah selesai kencing, Nabi panggil dia dan Nabi menasihati dia dengan bahasa dan dengan gaya yang paling lembut. Nabi kata masjid ini tidak boleh digunakan sebagai tempat kencing ataupun melakukan kekotoran, buat kotor. Masjid ni tempat untuk berzikir, salat dan baca Quran.
Dan sebahagian riwayat dia ada perbezaan sikit lafaz. Cuma dalam riwayat ni Anas bin Malik kata, dia sebut secara umum, dia kata dalam hadis ni au kama qala Rasulullah, ataupun perkataan-perkataan lain yang Rasulullah ucapkan menunjukkan kepada hikmahnya cara Nabi menegur perbuatan Arab Badui itu. Kemudian dalam hadis ni Nabi SAW pun fa amara rajulan minal qaum, Nabi perintah satu orang lelaki daripada kalangan sahabat, jaa bidalwin, bawa satu bekas ataupun satu baldi air. Kemudian apa Nabi buat? Fashannahu alaihi, lalu Nabi menyiramkan air dalam baldi itu ke atas kesan air kencing Arab Badui itu tadi. Okay. Jadi dalam hadis ni banyak benda dan perkara kita boleh tengok. Pertama sekali yang disebutkan oleh penulis, dia kata larangan melakukan ataupun membuat kekotoran di dalam masjid. Okay. Apa dia sebut sini? Dia kata hadis ini menjadi isyarat kencing atau membuat kotor di dalam masjid, kerana masjid adalah tempat yang perlu dijaga kebersihan dan kesuciannya. Maknanya masjid ini perlu diutamakan kebersihan. Maknanya tempat yang paling bersih bagi orang Islam ni ialah masjid lah. Sebab dalam hadis yang lain Nabi kata ahabbul biqa'i ila Allahi fil ard, tempat yang paling Tuhan suka di atas muka bumi ini al masajid, masjid. Wa abghadul biqa', dan tempat yang paling Tuhan tak suka, murka, al aswaq, pasar-pasar. Bukan tak suka tu dengan makna kata haram, maknanya berlama-lama ataupun duduk di situ tanpa ada keperluan yang utama ataupun keperluan yang penting sahaja pergi, maka ianya tidak digalakkan. Sebab di tempat orang jual ni, pasar ni umum lah, pasar basah ke pasar kering ke, sama juga dengan pasar raya besar pun, mall apa semua tu. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka kita tidaklah disarankan untuk duduk di situ lama. Sebab pasar ni ialah tempat intisyarul fawahish, tersebarnya perkara-perkara fahsyak, iaitu perkara-perkara yang boleh mengganggu nilai-nilai Islam. Walaupun bendanya tak haram, tapi ianya sedikit sebanyak boleh melengahkan kita. Dengan sebab duduk di tempat itulah, salat pun jadi lengoh, tertengok aurat-aurat yang tak sepatutnya. Ini ialah benda-benda yang dimaksudkan dalam hadis itu. Okay. Terdapat juga larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah di dalam masjid atau melakukan apa-apa kotoran di dalam masjid. Meludah, ianya dilarang. Menolak kemudaratan yang lebih besar dengan memilih yang lebih ringan di antara keduanya. Okay. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya daripada hadis ni, kalau kita tengok, datang Arab Badui ni, dia datang dia terus kencing. Sebab dia melihat tempat ni ialah tempat umum, tempat awam, tempat yang umum. Tambah pula masjid pada zaman tu bukanlah masjid yang fasiliti dia komplit macam zaman sekarang. Masjid pada zaman tu ialah masjid yang biasa, masjid yang hanya didirikan tiang-tiang daripada batang tamar dan atapnya daripada pelepah tamar yang disusun, dan lantainya ialah daripada tanah. Tidak ada fasiliti yang elok. Sebab tu kalau tengok dalam hadis yang lain, para sahabat menyebutkan dalam masjid Nabi ni kadang-kadang berkeliaran anjing-anjing liar keluar masuk, sebab pintu pun tak ada. Okay. Cuma bila mana ada najis, orang akan bersihkan. Maknanya kalau ada najis binatang, dia akan kambus dengan tanah. Itu lebih mudah lah. Maknanya kalau ada air kencing ke apa-apa semua, akan disimbah ataupun akan dibasahkan kawasan tu supaya hilang kesannya. Sebab kalau dengan tanah ni lebih mudah. Okay. Cuma poinnya ialah membuat kotor di masjid, ianya dilarang. Bahkan Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam Al-Quran tentang keperluan menjaga kebersihan masjid melalui kisah pembinaan Kaabah. Kita baca dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut tentang wa tahhir baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim
bersihkanlah rumah aku, iaitu Kaabah, Masjidil Haram, lit-taifin, kepada orang-orang yang tawaf, wal qaimin, dan orang-orang yang mendirikan ibadat, wal ruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Okey, maknanya ianya satu perintah. Maknanya bila mana masjid, ada satu masjid ni dan ada pengurusan di masjid itu, antara benda yang perlu difikirkan oleh pengurusan masjid ni ialah kebersihan. Ianya satu benda yang perlu diberi perhatian. Dan para ulama dalam fiqh kontemporari, mereka membenarkan mengguna duit daripada sumbangan orang ni untuk tujuan kebersihan secara umum, bukan kebersihan yang melampau lah. Maknanya nak bagi bersih, nak bagi orang yang datang selesa dan rasa masjid tu bersih. Tapi kalau benda yang digunakan tu berlebih-lebihan, menghiasi masjid lebih dah daripada keperluan, maka ianya dimakruhkan oleh sebahagian para ulama penggunaannya. Jadi kalau nak guna duit masjid untuk beli alat pencuci di tandas ke, di lantai mana-mana ke, di kawasan-kawasan yang berkemungkinan orang akan solat situ, orang berhenti situ, maka ianya dibolehkan, ianya dibenarkan. Sebab tu kalau kita tengok masjid-masjid yang besar, mereka ada dana yang agak besar dalam bab pembersihan ni. Tuan-tuan boleh tengok ada satu dokumentari yang dikeluarkan oleh Idarah Syu'un Al-Haramain, pengurusan dua masjid suci, iaitu Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi ni. Kerajaan Arab Saudi ni dia buat satu video khusus cerita tentang proses pembersihan masjid, apa dan macam mana nak bersih masjid tu. Menariklah, sebab kalau kita tengok orang yang pergi buat umrah, dia akan perasan pembersihan di Masjidil Haram ni memang sehari lebih pada 3 kali, paling-paling kurang pun 5 kali ataupun 6 kali. Ini kalau kita perasan, kita solat ke, kita tawaf ke, orang-orang yang bekerja, amilin yang bekerja sebagai tukang cuci masjid tu sangat ramai. Rasanya di Masjidil Haram tu dia punya bilangan pekerja dia lebih kurang 3,000 orang, lebih kurang lah. Dan dia detailkan berapa liter Dettol yang digunakan untuk mop lantai tempat tawaf, berapa kereta yang digunakan untuk bersihkan kata lantai masjid. Ini semua benda-benda yang difikirkan. Fikir macam mana nak bagi serangga tak datang, letak racun serangga. Itu ialah bahagian-bahagian yang perlu dan tak melampau. Dan jadikan suasana masjid itu ada bau yang elok. Sebab setengah-setengah masjid ni, terutamanya masjid-masjid persinggahan ataupun tempat-tempat R&R, dia tak jaga untuk bahagian ni sehingga orang tak rasa rumah ibadat itu sebagai rumah yang ataupun tempat yang bersih. Masuk masjid, surau, R&R, bau stokin dan semua itu benda yang perlu dielakkan. Kalau di Masjidil Haram, tuan-tuan boleh tengoklah orang pasang kayu gaharu apa semua. Sekarang benda tu dah komersial di Malaysia ni, ada masjid-masjid yang pasang. Kalau di Perlis ni, Masjid Alwi ni antara masjid yang pasang lah. Pasang dia punya bukhur ataupun kayu gaharu tu. Tujuannya ialah untuk, orang kata apa, memberikan rasa keselesaan. Benda tu tak wajib. Tapi kalau benda tu boleh jadikan orang selesa, orang rasa suka di masjid suasana, bahkan ianya memberi rasa lebih fokus dalam ibadah, benda tu perlu diberi pertimbangan. Perlu diberi pertimbangan. Selain pada tu, dalam perbahasan sini dia sebut kenajisan air kencing dan cara menyucikannya. Tadi cerita bab larangan kotor masjid, tak boleh. Bahkan kena fikir macam mana cara nak bagi bersih masjid tu. Kena fikir. Maknanya perlu dimesyuaratkan, perlu diuruskan dengan baik. Kenajisan air kencing dan cara menyucikannya. Air kencing manusia adalah suatu yang najis. Cara menyucikannya ialah dengan membersihkannya menggunakan air yang di mana Nabi memerintahkannya untuk memerintahkan satu orang untuk mengambil satu baldi air dan menyiramnya. Maknanya daripada poin ini ataupun daripada apa yang dibahaskan ni, nak tunjuk bagi kita bahawasanya status kenajisan air kencing. Air kencing manusia secara umum, maknanya orang dewasa. Yang bayi tu ada perbahasan sikit dalam fiqh. Bayi yang bawah 2 tahun, bayi yang lebih pada 2 tahun. Cuma yang bawah 2 tahun tu diringankan sekiranya bayi tu masih lagi menyusu,
dia tak perlu disimbah, dia hanya perlu dipercikkan sahaja. Berdasarkan ada satu hadis, satu orang anak sahabat, Nabi dukung anak sahabat tu, kalau tak silap sahabat tu nama Safwan. Bayi tu dia kencing atas jubah Nabi, dan Nabi hanya ambil air, percikkan. Dia tak jiruh, dia tak basahkan, dia percikkan saja. Itu untuk bawah 2 tahun dan masih lagi menyusu, dia tak makan benda lain. Yang lebih daripada tu, dia perlu siram hingga hilang bau, warna dan benda-benda yang menampakkan najis tu masih lagi ada. Ianya termasuk dalam kategori najis mutawassitah. Air kencing manusia ni najis mutawassit. Kita belajar umum lah bab ni. Kita belajar mukhaffafah, mutawassitah dan juga mughallazah. Najis air kencing ni duduk pada pertengahan. Maka cara menyucikannya ialah lebih jelas membasuh pada kawasan yang terkena najis itu sehingga hilang bau, rasa dan warna. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebijaksanaan Nabi. Hadis ini menunjukkan akhlak dan bijaksananya Nabi dalam menangani sikap orang jahil. Sebab kita pun tahu Arab Badui ini ialah satu golongan masyarakat yang kurang etika. Kalau kita di Malaysia ni, kita boleh katakan orang-orang asli yang duduk pendalaman lah. Tapi dia tak sama. Saya hanya boleh bagi contoh yang lebih-lebih kurang lah. Dia orang asli tu dia bukanlah orang kata apa, tak beretika. Dia orang kadang-kadang beretika, cuma pengetahuan asas dia orang tu agak terkebelakang. Dululah, sekarang dia orang dah upgrade dah kot. Yang Malaysia ni kadang-kadang orang asli lagi hebat pada orang bandar. Cuma pada zaman Nabi ni, hatta zaman sekarang ni pun, masyarakat Arab Badui ni, mereka lebih suka menjauh daripada kebanyakan orang yang duduk di bandar. Sebab sikap dia orang suka duduk menyendiri. Dia orang ni nomad, berpindah sana sini apa semua. Kalau setengah-setengah negara lah. Kalau di Jordan tu dia orang suka pindah sini. Dan dia orang punya aktiviti harian ialah menternak lah, ternak kambing, biri-biri tu. Dan sikap dia orang memang agak kasar, dan dia orang kata apa, tidak mengendahkan undang-undang, dan dia orang tak ambil tahu sangat hal yang berlaku di sekeliling dia orang. Saya ingat pengalaman jumpa Arab Badui duduk di sempadan antara Palestin dan Jordan. Ada satu kawasan, kita tanya dia tentang berkenaan dengan ihtilalil Yahud. Ihtilal Yahud ni maksudnya penguasaan Yahudi terhadap Palestin. Dia orang tak tahu. Bahkan dia orang tanya kita bila Yahudi menguasai Palestin, padahal dia tu duduk tak sampai 100 km dah dengan Palestin, tak tahu apa. Dia orang tak tahu apa. Dan dia orang telah diambil kesempatan oleh pihak kerajaan Jordan ni, barang keperluan yang dia orang guna tu harga dia 3 kali ganda lagi mahal pada orang duk bandar. Gula, kalau di Jordan ni sedina lebih gula, tak sampai sedina kot. Sedina ni RM5 lebih, kurang pada itulah. Di kalangan orang Arab Badui ni dia mahal, dan dia orang tak pernah komplain pun barang tu mahal. Sebab dia orang tak tahu apa. Dan dia orang ada satu sikap sangat-sangat walak kepada raja. Dia orang memang angkat betul-betul lah raja. Jadi kadang-kadang sikap tu diambil kesempatan juga oleh sebahagian pihak. Cuma sikap dia orang tu memang jaf ni maksudnya dia tak boleh pegang dengan undang-undang, tak boleh. Dia tak boleh hidup dengan undang-undang common sense manusia, tak boleh. Maknanya kalau dia orang guna pengangkutan awam, dia orang akan guna dengan cara yang orang tak gunalah. Dia naik bas, dia akan tanda semua tempat duduk bas tu untuk kawan-kawan dia. Padahal kawan dia tak naik kawan dia stesen akan datang. Dia kalau ikut orang yang naik, dia duduk lah. Tapi tak, dia tanda siap-siap dah, tak boleh duduk. Dia tak bagi itu duduk. Itu antara sikap-sikap dia orang lah. Dalam beberapa riwayat hadis yang sahih yang lain, selepas daripada peristiwa ini berlaku, maka Arab Badui itu berdoa supaya Allah merahmati dirinya dan Nabi SAW. Ini riwayat lain lah, riwayat dalam Muwatta kalau saya tak silap. Bila mana dia datang, Arab Badui ni dia datang, dia nak salat, cuma dia datang dia kencing dulu, nak salat sekali dengan Nabi ni. Dia datang dia kencing. Bila mana dia kencing, macam kita sebut tadi, ada sebahagian riwayat kata dia kencing itu kata apa, waktu orang hampir nak salat, hampir nak salat. Jadi bila mana dia kencing, orang pun marah, para sahabat pun bangkit macam nak kejar dia.
Sebab tu Nabi larang. Okay. Bila mana Nabi larang dan Nabi panggil dia, Nabi nasihat dia elok, dia angkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah engkau rahmati aku dan Muhammad je, yang ni jangan duk rahmat. Itu perangai dia orang. Okay. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, Arab Badui tu dia solat sekali dengan para sahabat. Ada seorang sahabat bersin dalam solat tu. Bila mana bersin, dia ni pernah dengar hadis Nabi. Nabi kata, idza atasha ahadukum falyashmit. Bila mana kamu dengar satu orang bersin, maka kamu kena tashmit, iaitu kena sebut yarhamukumullah. Bila mana orang tu bersin, kita pun sebut yarhamukumullah. Okay. Jadi dia tengah solat tu dia dengar sahabat bersin, dia pun sebut dengan kuat dalam saf solat tu, yarhamukumullah. Ada sebahagian sahabat ni yang duk bersedekap tu, dia tepuk tangan, suruh suara tu pelan sikit, janganlah kuat sangat. Memang ada perbahasan di kalangan para ulama, kalau dengar orang bersin dalam solat, boleh tak kita tashmid? Boleh, tapi suara pelan, tak tashmid dengan kuat. Okay. Bila mana sahabat tu tepuk tangan, okay, dia buat terti lagi. Dia buat terti Arab Badui ni. Bahkan dia bercakap dalam solat. Dia kata, apa korang ni? Tak dengar ke Nabi kata kalau orang bersin kena tashmid? Tak ada seorang tashmid melainkan aku seorang. Tengah solat tu. Duk bercakap panjang tengah solat tu. Jadi ada yang makin tepuk lagi. Dan dia sambung lagi, dia kata, ni apa hal korang duk tepuk-tepuk tangan ni? Punya tak tahu apa. Okay. Lepas pada salat, Nabi pun tanya siapa yang cakap dalam salat tadi. Okay. Maka orang kata apa, sahabat pun tunjuk, dan ada sahabat yang dah bangun berdiri macam nak pukul dia. Okay. Maka Nabi kata dalam salat tidak ada apa-apa perkataan melainkan bacaan Al-Quran, tahmid, zikir. Dia pun angkat tangan berdoa, ya Allah kau rahmati aku dan Muhammad, jangan rahmati semua ni. Ni semua ni tak guna, kira nak pukul orang je. Pada hadir yang tak tahu apa. Dia tahu satu ilmu tu, dia nak beramal cepat sangat. Tapi dalam salat tu dia bercakap. Okay. Itu sebahagian riwayat lah. Cuma nak sebut tentang sikap Nabi menangani orang-orang seperti ini, ialah Nabi tidak cepat marah, sebab dengan kadar pengetahuan dia macam tu lah. Kadar pengetahuan dia macam tu. Macam orang asli tempat kita lah. Kalau kita pergi kawasan pendalaman, jumpa dengan suku sekian, pos sekian, apa-apa semualah. Setengah-setengah negeri macam di Perak, di Pahang, apa semua negeri-negeri yang pendalaman. Sebahagian orang kita pergi NGO, hantar makanan, hantar macam-macam lah, bantuan dekat dia orang, tujuan nak bagi dia orang kenal dengan Islam. Baguslah usaha tu. Cuma nak bagi dia orang kenal dengan Islam tu, dia perlu usaha yang lebih teliti. Sebab ada orang dia bawa ustaz, dia bawa sekali dalam ekspedisi apa semua tu lah, misi tu apa semua, dan lepas pada habis misi dalam 2-3 hari tu, ustaz pun balik. Kawan tu yang baru masuk Islam terkapal-kapal, baru pandai syahadah, pandailah salat 2-3 hari. Sebab tu kita akan tengok bila mana kita pergi cek, dia orang baru masuk Islam 3-4 hari, kita tinggal dia sebulan, bulan depan baru datang. Kita sempat salat dengan dia maghrib, isyak dan beberapa salat saja. Tak sempat 5 waktu sebahagian. Ada setengah-setengah 1 waktu je maghrib. Ada kawan saya dia pergi Islam kat kampung ni. Waktu yang dia pergi tu dia sempat ajar salat. Salat yang dia orang duk buat sekali ialah salat maghrib 3 rakaat. Jadi dia dah pesan siap-siap lah kepada Tok Batin ni. Lepas pada ni salat 5 waktu. Waktu ni. Cuma dia terlupa pesan rakaat. Terlupa pesan bilangan rakaat. Jadi geng-geng orang asli ni, Zuhur pun 3, Asar pun 3, Subuh 3, Maghrib 3, Isyak pun 3. Sebab tak beritahu rakaat. Salat tu okey dah 5 waktu. Cuma semua 3 rakaat. Sebab tak tahu apa. Okay. Ini ialah kesan lah kalau tak sampaikan ilmu dengan clear. Jadi benda ni perlu diberi perhatian lah. Cuma saya nak katanya begitu naifnya lah dia orang memang macam tu. Dan ada satu kes lagi, setengah-setengah kawasan pendalaman orang asli ni, dia orang ni makan khinzir ataupun babi liar ni, dia orang makan lah, babi hutan ni dia orang makan. Okay. Dan dia orang dah tangkap awal-awal siap-siap untuk spare 2-3 hari. Mana dia orang tangkap lah hutan tu. Dia orang tak lapar baru nak pergi tangkap. Okay. Dia orang dah tangkap 5-6 ekor, letak siap-siap dalam sangkar bawah rumah dia orang. Okay. Jadi bila mana datang ekspedisi ni, dia orang Islamkan dah. Dia orang Islam dan dia orang kata, lepas pada majlis pengislaman ni, babi tak boleh makan. Babi tak boleh makan. Okay. Jadi bila mana tinggal, pergi kampung sebelah,
Datang balik NGO tu, datang kampung ni, tengok yang dipesan jangan makan lagi babi tu duk makan lagi. Tapi bukan dia tangkap yang baru, yang duduk bawah rumah dia tu, yang ada 5 ekor lagi. Tanya Tok Fatin, sebab apa makan? Dia kata bukan babi ni masuk Islam sekali yang kita orang pun ni. Dia ingat lagu tu. Dia kata yang masuk Islam ni boleh makan, lepas ni kita tak makan lah yang tak masuk Islam tu. Dia ingat babi tu pun diislamkan sekali, babi tu halal sekali. Sekali-sekali yang majlis duduk bawah rumah masa tu. Itu naif lah. Orang kata, nak kata sikap badui macam tu lah kadang-kadang. Macam orang asli. Tapi ada yang dah upgrade lah orang asli. Tapi badui lebih daripada tu lagi. Lebih daripada tu lagi. Jadi itu ialah hadis yang ke-8. Kita baca sikit lagi hadis yang ke-9, hadis yang kedua pada pagi ini. Orang mukmin itu tidak najis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu ba'dhi turuqihi al-madinati wa huwa junubun. Qala fankanastu minhu fadhahabtu faghtasaltu thumma ji'tu faqala ayna kunta ya Aba Hurairah? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka ala ghairi taharatin faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Maksud hadis ni daripada Abu Hurairah, hadis ni riwayat Imam Bukhari. Nabi pernah berselisih dengannya di satu jalan di Madinah. Maknanya Nabi lalu daripada arah ni, dia daripada depan. Bila mana dia bertemu dengan Nabi, dia terserempak, hampir nak terserempak dengan Nabi itu, dia bersembunyi, dia menyorok. Dia bersembunyi itu sebab apa? Sebab dia pada waktu tu berjunub, berhadas besar. Dalam hadis ni Abu Hurairah kata, aku menyorok daripada Nabi, daripada nak berselisih dengan Nabi. Lalu aku pergi mandi junub dan datang semula kepada Nabi. Nabi bersabda, "Kemana engkau pergi tadi wahai Abu Hurairah?" Beliau menjawab, "Tadi aku dalam keadaan junub dan aku tidak suka duduk denganmu, melainkan dalam keadaan suci." Nabi bersabda, "Maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis." Hadis ni dia ada beberapa perbahasan. Pertama, yang jelas kita boleh tengok Abu Hurairah tu dia rasa diri dia tu tak bersih nak berjumpa dengan Nabi. Kena mandi dulu. Perbahasan yang pertama, mukmin itu tidak najis. Tubuh badan mukmin ni, tubuh badan kita ni tidak najis, cuma yang ada adalah najis aini, iaitu najis secara hukum yang tak kelihatan. Dia pertama najis hukmi, yang kedua ialah najis aini. Kita cuma bernajis dari segi hukum. Contoh, kita batal wudu. Kita tak kotor badan kita, tapi dari segi hukum kita tak bersih lagi. Kita kena berwudu. Itu ialah bab daripada amrun ta'abbudi, satu benda yang Tuhan perintah pada kita untuk kalau kita nak menghadap, nak solat, kita kena berada dalam keadaan bersuci. Suci pada hadas besar, suci daripada hadas kecil. Dan yang kedua ialah najis aini yang memang melekat. Najis yang ada di badan kita, yang melekat di kulit kita ni lah. Maknanya najis binatang ke ataupun najis manusia itu sendiri tak dikira najis yang berada dalam tubuh badan. Sebab dalam badan kita ni pun ada sakit baki najis lagi. Ada air kencing dalam pundi kencing, ada orang kata apa, najis dalam usus, darah tu pun najis. Ini sebahagian daripada benda yang dalam badan. Yang tu tak kira lah, yang di luar. Jika najis aini seperti terkena air kencing, tahi dan sebagainya, maka wajiblah disucikan sehingga hilang bau, rasa dan warna. Apabila seorang mukmin itu berada dalam keadaan hadas, dia boleh melakukan apa sahaja, melainkan perkara-perkara tertentu seperti salat, tawaf dan yang dilarang dalam syarak. Cuma nak salat dan nak tawaf inilah yang disepakati oleh para ulama, kita kena bersih hadas besar dan hadas kecil. Yang lain masih lagi dalam perselisih para ulama. Maknanya azan kena ada wudu ataupun tidak. Ada perbahasan di kalangan para ulama. Afdalnya ada wudu. Baca Quran perlu ada wudu ataupun tidak, ataupun perlu bersih daripada hadas kecil ataupun hadas besar ataupun tidak. Ada perbahasan di kalangan para ulama dalam bab ini. Cuma kebiasaan orang kita, dia tak pegang Quran, dia tak bacalah Quran kalau dia hadas besar. Nanti kita akan bincanglah pada kali yang akan datang. Cuma saya nak sebut yang disepakatinya yang itu. Cuma satu lagi, salat jenazah. Ini ada sedikit perbahasan.
Salat jenazah ni perlu ada wuduk ataupun tidak? Jumhur mengatakan ada, perlu ada wuduk. Cuma ada pandangan yang terpencil, boleh satu orang tu dia salat jenazah walaupun tidak berwuduk. Itu yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ni antara ulama mazhab Syafi'i yang mutaakhir. Boleh untuk satu orang tu dia salat jenazah dalam keadaan tidak berwuduk. Walaupun yang pegang pandangan ini ialah salah satunya daripada kelompok Syiah. Tapi dari segi dalil, adalah dalil CP-CP. Cuma macam saya sebut tadi lah, jumhur mengatakan ada wuduk. Cuma kalau kita perasan ada orang dia tak berwuduk, bukan tak berwuduk, benda ni payahlah sebab kita salat jenazah ni kebanyakannya di masjid. Automatik lah orang yang datang tu biasanya orang dah salat apa semua. Kalau salat jenazah tu dibuat secara open, terbuka, maknanya salat jenazah ghaib ke, kalau macam di Jordan ni dia kerap benda tu berlaku. Bila mana berlaku kematian orang-orang Palestin yang ditentang ataupun yang kena terkorban pertembungan dengan Yahudi Zionis ni, kadang-kadang kami di Jordan ni kalau ada perhimpunan dengan pensyarah apa semua, dia akan buat salat di dataran. Yang datang tu bukan semua ada wuduk pun. Kita buat salat ghaib. Yang datang tu tak ada wuduk tapi dia orang salat macam biasalah. Okay. Maknanya ada pandangan dalam bab tu. Seterusnya, orang kafir itu adakah najis tubuh badannya? Ini ada perbahasan sikit. Sebahagian ulama menggunakan zahir ayat Al-Quran mengatakan bahawa orang kafir itu najis. Innamal musyrikina najasun fala yaqrabul masjid hadha atau kama qala. Dalam Quran Allah Taala kata orang musyrik itu najis, jangan dia dekat dengan masjid ni. Tapi para ulama tafsir kata najis itu ialah najis dari segi akidahnya, bukan dari segi tubuh badannya. Cuma ada ulama yang pegang zahir, maka mereka tidak dibenarkan masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi jumhur mentakwil ayat itu dengan mengatakan bahawa akidah mereka yang najis bukan tubuh badan mereka. Hukum non-muslim masuk ke dalam masjid. Okay. Pandangan pertama harus. Ini merupakan pandangan majoriti ulama dan fuqaha. Antaranya ialah mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sendiri menyebut benda ni, Imam An-Nawawi dan juga Khatib Syarbini dalam Al-Iqna'. Maknanya non-muslim dia nak masuk masjid, dia boleh masuk. Walaupun dia tu kita kira tak pernah mandi wajib lah. Okay. Namun kumpulan ulama ini juga meletakkan beberapa syarat, antaranya hendaklah mempunyai tujuan yang baik seperti dakwah ataupun mempelajari Islam. Macam di Perlis ni kita benarkan non-muslim dia orang menghadiri kuliah yang disampaikan di masjid. Tapi tak semualah datang. Tapi adalah yang datang. Maknanya kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Datuk Mufti apa semua dan orang lain ni kadang-kadang ada non-muslim yang datang. Tapi dia orang pakai elok lah. Dia orang non-muslim, dia orang pakai kemeja elok. Ada pun yang pakai baju Melayu pun ada. Cuma nak katanya benda tu diberi keluasan. Hujah mereka adalah hadis Sahih Bukhari bahawa Rasulullah menghantar seorang berkuda ke arah Najd, maka terlihat seorang lelaki dari Bani Hanafiyah sedang mengintip yang bernama Sumamah bin Utsal, lalu diikat di satu tiang daripada tiang masjid. Sumamah bin Utsal ni dia kafir, Nabi tangkap dia, Nabi ikat dalam masjid. Maknanya daripada hadis itulah harus non-muslim masuk masjid. Pandangan kedua tidak harus. Pandangan ini disebut oleh Qatadah dan juga Imam Malik mengharamkan non-muslim masuk masjid. Imam Al-Muzani menyatakan bahawa non-muslim tidak boleh masuk ke dalam masjid kerana mereka sentiasa dalam keadaan hadas dan berjunub. Imam Muzani inilah murid kanan pada Imam Syafi'i. Dia tak setuju dengan tok guru dia dalam bab ni. Dia kata non-muslim tak boleh masuk secara umum, semua tak boleh. Ini juga pandangan yang dipilih dalam mazhab Hambali. Maknanya dalam mazhab Hambali non-muslim tak boleh masuk. Pandangan yang terpilih dan pandangan ini telah dimuzakarahkan dalam muzakarah fatwa Majlis Kebangsaan tahun 2010 kali yang ke-90, iaitu di bawah tajuk hukum pelancong bukan Islam memasuki masjid dan ruang solat utama dalam masjid. Maknanya dalam muzakarah pandangan yang terpilih mengatakan dibenarkan dengan beberapa syarat. Ada 3 syarat yang diletakkan dalam muzakarah tu. Mendapat izin pihak pengurusan masjid. Yang kedua, perlakuan dan tingkah laku mereka mestilah tidak mencemarkan kesucian masjid, sentiasa terkawal dan beradab. Masjid-masjid
yang dijadikan sebagai tempat tarikan pelancong, boleh non-Muslim datang masuk masjid. Bahkan setengah masjid ni dia berikan jubah, sediakan jubah pakaian lah bagi dia orang pakai elok. Masjid yang jadi mercu tanda lah, dah belah KL ke ataupun masjid-masjid yang telah digazetkan oleh UNESCO ke sebagai tinggalan sejarah yang lama, ini dibenarkan non-Muslim masuk untuk tengok ruang salat. Macam mana orang Islam salat, benda tu dibenarkan dalam fatwa kebangsaan. Okay. Walau bagaimanapun perbuatan berdoa atau bertafakur di masjid oleh pelancong bukan Islam mengikut cara agama mereka dalam keadaan yang boleh menimbulkan fitnah adalah dilarang. Kalau dia datang dalam masjid, dia bawa colok dia bawa salib dia, yang ni tak dibenarkan. Jadi nak katanya dia orang boleh masuk dengan syarat-syarat tertentu. Okay. Jadi itulah kalau kita tengok Abu Hurairah ni, dia faham satu orang tu kalau dia najis badan dia, kalau dia masih dalam hadas besar, kena bersih dulu baru boleh jumpa Nabi. Itu ialah sangkaan yang silap. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang dalam kisah-kisah yang lain. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan juga berkat. Setakat tu saja kita punya perkongsian pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.